Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nurul Syahidah binti Rashid akan berkongsi dengan anda semua mengenai kursus Integriti dan Anti Rasuah KIAR. Jawatan Kuasa Khas Kabinet mengenai Anti Rasuah JKKMAR Siri 14 Bilangan 1 2021 telah memutuskan supaya kursus Integriti dan Anti Rasuah wajib dalam mata pelajaran pengajar umum MPU bermula tahun 2023. Kursus ini berkuat kuasa bagi kemasukan pelajar semester 1, semester 2023 dan 2024. Modul 1, kursus Integriti dan Anti Rasuah. Satu pengenalan. Ini merupakan topik pertama dari 10 topik dalam KIAR. Di akhir kursus, pelajar akan dapat pengetahuan tentang kepentingan KIAR, pengetahuan tentang latar belakang dan gambaran keseluruhan KIAR, memahami pendekatan yang akan digunakan dalam kursus ini dan melaksanakan tugasan-tugasan yang perlu diselesaikan. Penduduk Malaysia yang berumur antara 15 hingga 30 tahun pada tahun 2022 adalah sebanyak 9.6 juta orang, iaitu hampir 30% daripada keseluruhan rakyat Malaysia. So, perkara ini adalah akan menimbulkan kebimbangan kerana ini merupakan kelompok yang bakal menerajui kepimpinan negara suatu ketika nanti. Sesuatu yang perlu dilakukan untuk memandu mereka ke arah yang lebih menjamin masa depan. Menyoroti hasil kajian persepsi kerasuah di Malaysia tahun 2002 yang dilaksanakan oleh pengkaji dari UKM, daripada 494 responden yang terlibat, 30.5% dari responden pelajar sanggup terima rasuah sekiranya ada kuasa dan peluang. Hal ini amat serius kerana mereka tidak melihat rasuah sebagai satu jenayah, malah menjadikannya sebagai satu peluang untuk kepentingan diri. So, apabila disemak, kadar takampai yang melibatkan golongan belia dalam tempoh 5 tahun 2018 hingga 2022 ialah sebanyak 49.7%. Perkara ini seolah-olah menyokong hasil kajian tahun 2002. Ini kerana mereka yang menjawab kajian tersebut mungkin telah mendapat jawatan dalam sektor awam maupun swasta. Kerajaan memandang serius perkara ini dan komited untuk memperkenalkan dasar kerajaan berkaitan dengan anti rasuah. Pada 29 Januari 2019, kerajaan telah melancarkan Pelan Anti Rasuah Nasional 2019 hingga 2023. Pelan ini memfokuskan kepada 6 strategi, 17 objektif strategik dan 115 inisiatif berkaitan dengan pencegahan rasuah di Malaysia. Salah satu objektif strategik yang diperkenalkan menerusi Pelan Internasional ialah objektif strategik 2.4.7, iaitu memperkenalkan khusus mata pelajaran wajib di institusi pendidikan tinggi IPT pada peringkat sijil, diploma dan sarjana muda yang menekankan kepada aspek kenegaraan, etika, peradaban, nilai, integriti dan falsafah. Kumpulan mahasiswa merupakan salah satu kumpulan sasaran yang difokuskan oleh SPRM. Program-program anti rasuah turut dilaksanakan di Institut Pendidikan Tinggi bagi mendedahkan kumpulan mahasiswa kepada mesej anti rasuah. AMAR atau Angkatan Mahasiswa Anti Rasuah merupakan sebuah kelab yang diwujudkan untuk ahli-ahlinya bergerak dan menyebarluaskan mesej anti rasuah di kampus-kampus. Sehingga kini sebanyak 20 AMAR di Universiti Awam, 27 di Institut Pendidikan Guru, 55 di Institusi Pendidikan Mara dan 15 di Universiti Swasta. Kor Sukarelawan Mahasiswa Anti Rasuah, KOSWA, khusus berkredit untuk badan beruniform. Kursus ini pertama kali diperkenalkan di Universiti Sultan Zainal Abidin, UNIZA. Mahasiswa yang berjaya menamatkan sesi KOSWA akan ditauliahkan dengan sijil pegawai integriti muda. Kursus Integriti dan Anti Rasuah KIAR kini telah menjadi subjek wajib di bawah mata pelajaran pengajian umum ataupun MPU. Berikut antara aktiviti luar yang dijalankan semasa KIAR dilaksanakan. Antaranya adalah lawatan ke SPRM,
Rombongan akan dibawa melawat ke fasiliti SPRM. Seperti yang dinyatakan, kaedah pembelajaran berdasarkan pengalaman seperti pengkongsian pengalaman bekas pesalah rasuah akan dikongsikan secara terus oleh mereka. Ini merupakan antara salah satu aktiviti di dalam kelas. Seterusnya, perkongsian pengalaman daripada pegawai SPRM yang menjalankan dan terlibat dengan operasi siasatan dalam kes-kes berprofil tinggi dan kes-kes besar. Berikut adalah beberapa contoh tugasan yang pernah dilaksanakan dalam kursus integriti dan anti rasuah KIAR. Tugasan ini adalah bertujuan untuk meningkatkan kesedaran dan pemahaman pelajar mengenai integriti serta isu-isu berkaitan rasuah. Walau bagaimanapun, perlu diingatkan adalah tugasan ini hanyalah sebagai panduan sahaja. Ianya haruslah disesuaikan dengan pentaksiran universiti dan pensyarah masing-masing. Antara tugasan pertama yang dilakukan adalah pembahagian kumpulan. Setiap kumpulan akan dibahagikan secara 5 hingga 10 orang satu kumpulan dan haruslah mempunyai kepelbagaian daripada kaum, jantina dan kursus. Sebenarnya tugasan ini adalah sebagai panduan sahaja, tetapi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan telah pun berbincang di peringkat universiti dan fakulti dan ianya perlu diubah, itu adalah terpulang kepada pihak universiti. Sebenarnya tugasan ini adalah sebagai panduan sahaja, tetapi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan telah pun berbincang di peringkat universiti dan fakulti dan ianya perlu diubah, itu adalah terpulang kepada pihak universiti. Apa yang kami tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan ini adalah hanya sebagai satu contoh. Contohnya, tugasan untuk kelas ini ialah 2 tugasan berkumpulan, 2 tugasan individu dan 1 tugasan individu berkumpulan. Sekiranya pihak universiti beranggapan bahawa 1 tugasan kumpulan dan 1 tugasan individu adalah memadai, itu adalah terpulang dan ianya tiada halangan di sini. Bagi tugasan kumpulan yang pertama, pelajar dikehendaki menyediakan video pendek anti rasuah dan seterusnya membuat pembentangan. Antara contoh tajuk video adalah kenali SPRM, agensi-agensi berkaitan. Apa itu rasuah? Rasuah tiada teristimewa, tiada terkecuali. Kesalahan tawar dan beri rasuah, kesalahan minta dan terima rasuah, kesalahan membuat tuntutan palsu, kesalahan salah guna kuasa oleh pegawai awam. Bagaimana nak melaporkan rasuah? Pemberi maklumat dan saksi kes rasuah dilindungi. Pensyarah juga boleh memilih mana-mana PSA untuk diberikan contoh dan panduan kepada pelajar. Seterusnya adalah pembentangan video pendek iaitu Public Service Announcement PSA yang mana format dan permarkahannya adalah mengikut kesesuaian pensyarah. Markah bagi pembentangan video PSA kebiasaannya adalah sebanyak 30%. Berikut adalah contoh video PSA yang telah dihasilkan oleh para pelajar. Berikut adalah contoh video PSA yang telah dihasilkan oleh para pelajar. Ada yang berbentuk video, ada juga yang berbentuk video beranimasi. Bagi tugasan kumpulan yang kedua, pelajar perlu membuat kajian kes. Setiap kumpulan akan diberikan 1 tema. Setiap pelajar dalam kumpulan tersebut akan mendapatkan laporan media yang berkaitan dengan tema yang diberikan. Pelajar dikehendaki membuat kajian kes ringkas secara individu berdasarkan tema yang telah diberikan. Antara contoh tema kajian kes adalah seperti kumpulan 1, kesalahan menerima rasuah, kumpulan 2, kesalahan memberi rasuah, kumpulan 3, kesalahan membuat tuntutan palsu, kumpulan 4, kesalahan salah guna kedudukan. Kumpulan 5 pula adalah kesalahan pengubahan wan haram. Berikut merupakan format markah penulisan kajian kes. Setelah menghasilkan kajian kes, kumpulan haruslah membuat pembentangan kajian mereka yang mana pembentangan adalah mengikut kreativiti kumpulan masing-masing. Markah bagi kajian kes adalah sebanyak 40%.
iaitu merangkumi penulisan 20% dan pembentangan individu 20%. Seterusnya adalah tugasan individu yang pertama yang mana markahnya adalah 10%. Ia juga merupakan kajian kes terhadap individu yang pernah melakukan rasuah. Yang terakhir adalah tugasan individu yang kedua iaitu refleksi aktiviti kemasyarakatan, kuis atau role play. Para pelajar akan turun padang melaksanakan aktiviti bersama masyarakat dan menyediakan refleksi. Antara aktivitinya adalah mengadakan kuis anti rasuah bersama masyarakat. Aktiviti ini juga akan memberi peluang kepada para pelajar dalam menyebarkan mesej anti rasuah kepada masyarakat, terutamanya dalam kalangan rakan sebaya dan komuniti sekitar mereka, serta pembinaan nilai integriti dalam diri. Sebelum kelas ini berakhir, maka bolehlah kita peringatkan kepada para pelajar mengenai peringatan mesra agar pelajar tidak melanggar integriti atau tidak membelakangi tugas sebagai seorang pelajar, terutamanya dalam kelas kursus integriti dan anti rasuah. Ini adalah contoh peringatannya. Tiada kompromi berkaitan isu integriti, tidak menipu, tidak menciplak mana-mana penulisan lain. Karya haruslah asli serta jangan lupa hantar tugasan pada masa yang ditetapkan.